Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan isu politik negara kita ini, yang mana kita tahu suatu masa dahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim memperjuangkan isu 1MDB ini supaya didedahkan dan terus disambung oleh saudara Rafizi Ramli yang waktu itu. Dan apa yang kita lihat di waktu itu, mereka menyangkal, menyanggah, dan mereka mengatakan bahawa ini adalah satu fitnah, dan mereka mengatakan ini adalah modal politik PH. Tetapi apabila PH berjaya menang PRU ke-14, dengan jelas kita rakyat boleh lihat bahawa syarikat 1MDB yang begitu gah besarnya menggunakan dana-dana yang berbilion-bilion, akhirnya hari ini kerajaan terpaksa membayar hutang itu, yang mana duit kerajaan itu adalah daripada duit kita. Tetapi apa yang telah berlaku itu dan perlu dibayar, masih sampai hari ini kita dengar rakyat mengatakan bahawa ini adalah satu pembohongan, satu fitnah kepada bekas Perdana Menteri yang waktu itu Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi berbeza pula dengan kes Pandora Paper ini daripada 2012, yang mana hari ini terbongkar lagi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba 3 kali untuk dibentangkan di Parlimen, tetap saja mereka membantah. Begitulah juga dengan 1MDB dahulu. Hanya apabila PH memerintah akan terbongkar lagi isu Pandora Paper ini. Dan di sini kita lihat bahawa mereka ini begitu rakus untuk memunggah kekayaan negara, letak ke luar negara. Mereka tidak memikirkan bahawa apa yang mereka buat ini sebenarnya telah pun menjahanamkan negara kita ini. Tetapi mereka di dalam negara melaungkan isu politik, melaungkan isu agama, melaungkan isu kaum demi untuk mereka mengaut keuntungan ini dan memunggahnya ke luar negara. Yang mana kita tahu isu ini terlalu besar. Hutang negara tidak sampai 1.8 trilion. Tetapi duit yang dah dipunggah keluar, harta-harta ini tadi, begitu banyak. Ini mungkin yang kita tahu pendedahan yang sedikit. Tetapi sebenarnya berpuluh tahun perkara ini sudah lama berlaku. Ini adalah satu yang kita lihat. Apa yang saya juga lihat, apabila Perdana Menteri sendiri mengatakan perkara ini perlu disiasat dan Bank Negara perlu ambil take note tentang isu-isu ini, begitu juga SPRM dan jabatan-jabatan yang terkait. Tetapi kita tahu apa yang berlaku dalam 1MDB dulu. Inilah juga isunya. Siapa mereka yang dedahkan dokumen-dokumen yang melibatkan penyelewengan, maka mereka-mereka ini akan dihumban ke penjara. Yang mana perkara ini berlaku kepada saudara Rafizi Ramli. Apabila ada orang mendedahkan dokumen-dokumen penting kepada saudara Rafizi Ramli, maka saudara Rafizi Ramli mendedahkan kepada publik, maka dia menjadi satu kesalahan pula. Ini adalah satu undang-undang yang ada di Malaysia ini. Mereka mengatakan suruh Bank Negara siasat. 1MDB dulu, mereka kata siasat. Sehingga kan kes itu hampir-hampir saja tertutup sekiranya Barisan Nasional berjaya menang waktu itu, PRU ke-14. Jika tidak, kita terpaksa menanggung hutang itu. Kenapa mereka nak melakukan GST waktu itu? Kerana adalah untuk mereka menutupi hutang 1MDB. Dengan GST itu mereka mengambil duit kita rakyat semula dan membayar hutang-hutang yang mereka buat. Duit yang mereka telah buat sebagai hutang sewaktu ambil daripada kerajaan, ini mereka telah pun simpan di luar negara. Setelah itu kita rakyat kena memberi duit kepada mereka untuk menutupi hutang-hutang yang mereka buat. Inilah yang berlaku. Pemimpin-pemimpin kita ini telah pun menyonglapkan duit negara kita ini begitu banyak, bukan sedikit. Hasil-hasil negara kita ini sebenarnya cukup. Apa yang mereka katakan bahawa hari ini kita hutang begitu banyak, bertimbun-timbun ini. Sebenarnya kalau mereka ini tidak tiris, tidak rasuah, tidak salah guna kuasa, kita tidak berada dalam keadaan yang ada hari ini. Kita lihat contohnya Pandora Papers ini, yang mana melibatkan 1.8 trilion. Hutang negara tidak sampai ke situ. Seandainya aliran duit negara kita ini berada dalam negara, tidakkah menguntungkan kita semua rakyat? Tidakkah menyenangkan kita semua rakyat? Jadi untuk Perdana Menteri nak mengatakan suruh Bank Negara, suruh SPRM
Rakyat sekarang ini pada hakikatnya sudah hilang kepercayaan kepada kita punya kementerian-kementerian yang ada dalam negara kita ini sebenarnya. Ini adalah jelas karena kita tahu penyiasatan akan berlaku tetapi hanya di atas kertas yang mana tidak menjurus kepada isu-isu penting yang mana akan dengar bunyinya nanti telah selesai disiasat dan tidak didapati, tidak ada penyelewengan, tidak ada isu-isu yang salah guna kuasa dan sebagainya. Ini adalah yang kita lihat. Inilah yang berlaku dalam 1MDB dulu. Yang mana perkara ini disanggah oleh bekas Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Razak waktu itu. Dan hari ini kita tahu 1MDB yang mana telah pun terungkai bahwa memang betul duit-duit telah pun dikeluarkan daripada dalam negara dan akhirnya hari ini kita terpaksa menanggung hutang-hutang yang banyak. Mereka ini mengambil duit negara kita ini untuk kepentingan pribadi. Rakyat di dalam negara susah, tetapi mereka laungkan isu perkauman, isu agama sebagai mereka punya bahan untuk mereka politikkan. Dan kita lihat hari ini, apabila tidak lama lagi 100 hari menjelang di media sosial telah pun begitu banyak mereka perkatakan kejayaan Perdana Menteri kita ini adalah yaitu melepaskan perasuah-perasuah. Dan saya lihat juga di media sosial begitu trending hari ini isu arak. Tak tahu betul apa pun tidak, tetapi hakikatnya itulah yang berlaku hari ini. Jadi perkara ini apabila pemimpin negara kita ini, yang orang-orang lama ini, yang mereka ini terjebak dengan rasuah, terjebak dengan salah guna kuasa, masih ada dalam kerajaan, maka untuk kita nak mereformkan sistem negara kita ini agak sukar, tetapi boleh dilakukan. Yaitu kita harus bersungguh-sungguh di PRU ke-15 nanti, memilih calon yang betul-betul layak ataupun parti yang kita boleh harap untuk mengubahkan apa yang telah pun berlaku. Kita nak mengubahkan sistem negara kita ini perlu juga melibatkan kementerian-kementerian. Memerlukan kita mengubah juga dalam sektor kita punya government kita ini. Kerana di dalam ini juga telah pun berlaku ketirisan yang begitu besar. Ini adalah satu hakikat yang mana kita rakyat perlu tahu. Pegawai-pegawai kanan kita tidak semua seperti mana yang selalu saya perkatakan. Banyak juga yang terdedah dengan isu ini. Terutamanya mereka-mereka yang melibatkan sektor-sektor yang ada keuangan di situ. Melibatkan pembelian di situ. Selalunya pasti akan ada berlaku yang tidak betul ataupun yang tidak kena. Kalau di bawah boleh melakukan dokumen-dokumen yang melibatkan penyelewengan ini dengan mudah, apalagi menteri-menteri kita. Ini yang berlaku. Kalau orang yang berpangkat rendah boleh melakukan penipuan di atas dokumen-dokumen pembelian, maka tidak mustahil untuk menteri-menteri kita lakukan. Dan perkara ini bukan perkara yang 2 hari. Perkara ini sudah pun berpuluh-puluh tahun. Sebelum SPRIM nak datang, dokumen-dokumen dah pun hilang. Semua data-data yang melibatkan hal-hal penting ni sudah pun disembunyikan. Ini yang berlaku. Dan macam kita nak masuk ke satu cawangan-cawangan yang melibatkan pembelian di kementerian-kementerian ini tidak mudah. Kerana kita ikut saluran. Jadi kita minta permohonan, contohnya SPM nak masuk ke cawangan-cawangan itu, maka perlu permohonan untuk masuk. Apabila masuk, sebelum masuk, seminggu hantar permohonan. Maka dalam seminggu itu 3 hari dah siap dah semuanya. Jadi ini berlaku. Perkara ini kita nak ubah, kita perlu belajar dengan negara lain ataupun daripada diri kita sendiri. Kerana kita akan terdedah juga sektor-sektor awam kita ini, yang mana mereka ini juga agak bergaji sedikit tetapi berjiwa tinggi, iaitu melihat kepada kebendaan ataupun melihat kepada harta yang ada di dunia ini, maka mereka cepatlah untuk bertindak sebagai perasuah ataupun bertindak salah guna kuasa
demi untuk mereka mengejarkan sesuatu yang tidak memberi manfaat pun untuk selama-lamanya, tetapi akan menyusahkan semua sektor dan semua masyarakat. Ini yang berlaku. Jadi perkara ini kalau kita lihat apa yang APM nak buat tentang isu-isu mengatakan nak suruh bank negara, nak siasat lah, nak suruh SPM lah. Rakyat sendiri ketawa mendengar apa yang PM cakap ni, kerana perkara ini dah sebelum-sebelum ini yang mana saya katakan tadi, iaitu seperti 1MDB itu dulu pun berkata macam tu, tetapi hakikatnya kalau PH tak memerintah sampai ke kiamat, kita tak akan dapat hasilnya. Inilah yang akan kita lihat, dan saya akan percaya jika PRU ke-15 nanti, jika PH berjaya memerintah, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri waktu itu, maka kita tahu bahawa ramai yang akan terjerat dengan isu-isu yang seperti Pandora Papers ini. Dan mungkin hari ini kita dengar Pandora Papers ini mungkin untuk kita menangkap jerung yang besar, tetapi masih ada lagi ikan-ikan yang kecil sikit daripada jerung ini akan tertangkap, yang mana melibatkan di dalam negara kita ini. Perlu kita reformkan sistem-sistem yang melibatkan mereka-mereka yang perlu siasatkan seperti SPM, siasatkan kepada kita punya penjawat-penjawat awam, dan seperti mana kita tahu melibatkan juga bank negara, melibatkan polis, melibatkan immigration, custom, apa semua ni, badan beruniform yang banyak juga terdedah dengan isu-isu yang seperti ini. Maka perlulah kita bersama-sama sebagai kita rakyat yang sayangkan negara kita ini, jangan berkompromi dengan mereka-mereka yang mencuri merompak harta negara kita ini. Jadi itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Harap bermanfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Thank you.